tu mulai dari rumah siwa. Biar rumah siwa ni nak dikosongkan. Semua penduduk dekat rumah tu semua dia keluarkan. Rumah sewa di mana? Di sepadan. Barang angkat pergi bawah jembatan. Jadi saya kata saya kena duduk bawah jembatan sebab bawa barang. Lepas tu dia bising, rumah bising. Berapa lama? Ya tu saya bagi masa paling lama 4 bulan. Saya akan duduk bawah jembatan. Lepas tu insya-Allah kita akan dapat rumah. Semestinya pihak kerajaan mempunyai banyak badan dan juga agensi yang boleh membantu, dan menjadi kewajipan bagi Biro Aduan Komuniti Pemuda UMNO Malaysia adalah bukan hanya untuk mencari solusi tetapi memberi penerangan kepada rakyat dan masyarakat bahawa terdapatnya pelbagai saluran, bukan hanya berkenaan rumah tetapi bantuan sara hidup, bantuan bagi proses perpindahan, dan kesedaran ini harus ada di dalam segenap lapisan masyarakat. Pak Cik Karim, dari bawah jambatan ke PPR, itu antara artikel yang anda boleh baca mula daripada hari ini di astroawani.com ataupun terus ke aplikasi Astro Awani sama ada menggunakan iOS ataupun Android, kerana ceritanya mudah sahaja. Ceritanya dikala Malaysia mengorak langkah untuk bersaing dengan negara-negara maju dunia dengan legasi sejarah yang kita ada, mungkin tidak boleh kita bawa semua sekali berada di peringkat ekonomi teratas. Tentunya ada yang terkebawah, tapi kita sentiasa cuba memastikan bahawa mereka tidak ketinggalan di belakang. Semalam saya berada di satu majlis pelancaran buku ini dan agenda Awani semalam membicarakan tentang the colour of inequality, ethnicity, class, income and wealth in Malaysia. Kita melihat dalam satu garapan seorang ekonomis yang mengkaji dan melihat bahawa memang ada pecahan-pecahan keupayaan kekayaan mikroekonomi, tapi fokusnya selama ini lebih banyak kepada pendapatan berbanding dengan pemilikan harta, aset dan sebagainya. Saya nak mudahkan perbincangan malam ini dalam konteks bahawa daripada perbincangan agenda Awani semalam yang saya nak tarik masuk ke malam ini adalah 2/3 daripada pekerja yang berada di Malaysia, gaji mereka kurang dari RM3,000 sebulan. Hanya 10% daripada rakyat Malaysia yang benar-benar menabung dan menyimpan wang untuk hari esok, 90% lagi hampir tiada. Dalam konteks ini, tentunya mereka seperti Pak Cik Karim dan nasib yang Pak Cik Karim alami itu harus kita lihat mana jaringannya, apakah jaringan itu yang ingin saya bicarakan malam ini, kerana kadang-kala dalam kepesatan menuju ke arah kemajuan dan kemakmuran, suara mereka tidak begitu keluar, dan mungkin jika kita tidak mendengarnya, maka kita tidak menghulurkan tangan untuk menarik mereka bersama-sama dengan kita ke depan. Oleh itu saya ingin mengalukan kedatangan Syekh Nafiq, pengurusi Biro Aduan Komuniti Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia ataupun BAK. Terima kasih datang pada malam ini. Ya, saya juga di talian nanti nak bersama dengan Profesor Datuk Syukur Kasim. Datuk Syukur ni saya pertama kali bertemu dengan beliau di Pangko International Development Dialogue, dan di situ beliau sebagai orang yang pernah memimpin AIM dan sebagainya juga memfokuskan kepada bagaimana kita nak membantu kelompok yang paling terkebawah dalam aspek ekonomi di negara kita. Tapi sebelum pergi ke Profesor, saya ingin nak tanya pengalaman Nafiq lah, kerana pendekatan yang diambil untuk mewakili suara-suara terpinggir ini oleh BAK ataupun pergerakan yang dinaungi oleh Nafiq sendiri adalah menggunakan pendekatan data. Kerana kalau kita boleh petakan maklumat itu dan kita boleh tuai analisanya, maka kita boleh melihat jaringan-jaringan di mana bukan saja bantuan itu diberikan sekali dan tidak terjaring dengan perkara-perkara lain, tapi ia juga boleh dibawa bersama. Jika ada seorang Pak Cik Karim, mungkin ada ramai lagi Pak Cik Karim yang boleh dijaringkan, tapi skala bantuan dan network ataupun jaringan bantuannya sama. Pandangan Nafiq dalam hal ini. Terima kasih saudara Kam. Biro Aduan Komuniti telah mengambil pendekatan bermain dan juga mengumpulkan data tanpa ada tapisan. Dan cara ini agak sukar kalau kita melakukan dengan kaedah konvensional. Okay. Agak terhad dan juga capaian yang mungkin agak
kurang daripada segi radar lanskapnya. Namun Biro Aduan Komuniti telah mengambil pendekatan mewujudkan beberapa medium untuk kita capai kepada masyarakat. Kerana bagi kami, suara daripada komuniti inilah yang wajarnya diangkat untuk mendapat perhatian. Dan kami telah melakukan pelbagai usaha. Dan antara usaha yang mendapat tempat di hati masyarakat adalah pengujudan portal interaktif yang dinamakan Portal for the Rakyat. Okey. Nafiq, dalam konteks itu ya, mungkin ada yang tertanya-tanya. Banyak agensi ada wakil rakyat, ada ADUN, ada YB, pemegang kursi parlimen, ada pihak berkuasa tempatan, ada kementerian dan ada pelbagai lagi pihak. Apakah peranan yang dimainkan oleh kumpulan seperti BAK kerana tidakkah itu menjadikan ia bertindan kerana sudah ada institusi dan kelompok dan juga individu yang ditugaskan untuk memerhatikan perkara-perkara seperti ini? Saya tidak nafikan, saudara Kem, bahawa sudah ada pemegang taruh utama dalam memberi keprihatinan kepada rakyat, terutamanya isu-isu setempat dan komuniti. Namun kita harus memahami bahawa peranan yang dimainkan oleh setiap agensi, wakil rakyat, ahli parlimen ataupun juga sehingga tahap ketua kampung mempunyai peranan mereka yang tersendiri. Dan bagi saya yang mewakili generasi baru, kami melihat tidak ada cacat celanya dalam proses mengangkat suara dan juga menyuarakan kepentingan rakyat ini. Namun, saya fikir keadaan sudah berbeza. Zaman semakin pantas. Capaian untuk bantuan semakin galak dan semakin besar. Dan langkah yang lebih proaktif perlulah dimainkan oleh kumpulan sokongan seperti kami. Dan sebab itu saya ingin tegaskan bahawa kami bukanlah pesaing, tetapi kami adalah pelengkap, complement to each other. Kita pergi rehat dulu. Saya bila kembali nanti, kerana tempat yang macam bawah jambatan atau tempat yang terpinggir ni kadang-kadang mungkin orang muda macam Nafiq je yang pergi dan lalu berbanding dengan orang-orang yang berada dalam birokrasi misalnya. Itu satu lagi contoh kenapa kalau lebih ramai mereka yang melihat pada kelompok terkebawah ni, maka tak rugi sebenarnya kerana itu memastikan bahawa semakin ramai yang diperhatikan dan suara mereka diwakili. Tapi bagaimana nak tingkatkan itu sesuai dengan peredaran zaman. Sekarang ni orang pakai aplikasi, orang tak pakai borang dan pergi buat banci dengan adalah jabatan statistik buat. Tapi untuk orang muda takkan nak buat perkara macam tu, tentu nak pakai teknologi. Jadi kita serasikan itu dengan statistik yang saya keluarkan tadi di awal tentang betapa perbezaan ekonomi di negara kita, itu satu perkara yang harus dan mesti kita lihat, dan ini mungkin peranan yang mungkin lebih banyak dimainkan oleh Gen Y. Itu kita bincangkan selepas ini kerana ada juga profesor yang akan memberikan pandangan beliau tentang hal ini. Ini sebenarnya wajah petani di Bukit Pinang, Kedah, tempat hampir dengan tempat saya bersekolah dahulu di Jitra, yang beliau merasa gusar kerana walaupun beliau berada pada tahap kemiskinan, tapi beliau lebih risaukan generasi ketiga, iaitu cucu beliau, kerana beliau berkatakan dengan beliau yang tidak mendapat pendidikan tinggi dan sebagainya masih mampu memiliki sebidang tanah untuk diusahakan, tapi mereka cucu beliau yang bekerjaya lebih bagus berbanding beliau sebagai petani tidak pun memiliki sebarang aset, tanah dan sebagainya. Dan ini yang saya nak bincangkan dengan Nafiq dalam hal ini, kerana lebih baik untuk kita membantu supaya air itu tidak bocor dan keluar daripada bekas, daripada kita cuba menampung kebocoran yang banyak pada bekas itu. Dalam konteks ini, jika kita hanya membantu memberikan ikan, maka setiap hari kita nak
kapasiti untuk mengeluarkan ikan tu mungkin kita tak mampu. Tetapi bagaimana untuk mengambil pendekatan seperti yang dibincangkan dalam buku yang saya kenalkan tadi untuk membantu mereka dengan lebih konstruktif. Kerana saya rasa bantuan tahap pertama itu kalau luka kita letak plaster. Itu bantuan pertama. Tapi untuk mengelakkan luka, janganlah lalu di kawasan yang beranjau misalnya. Lalu jalan ini dan ada lebih banyak rezeki misalnya. Mungkin itu tahap kedua yang BAK boleh bantu dalam jaringan yang banyak yang BAK ada. Pertamanya, saya ingin berkongsi sedikit statistik yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Pada rancangan Malaysia ke-10, kerajaan telah menggariskan tahap yang ingin dicapai, iaitu insiden kemiskinan daripada 3.8% untuk diturunkan kepada 2%. Pada tahun 2012 dengan pelbagai insentif, inisiatif, program yang telah digariskan oleh kerajaan telah berjaya menurunkan lebih daripada tahap yang dijangkakan, iaitu sebanyak 1.7%. Namun seperti mana Saudara Kamarul bentangkan sebentar tadi, tampungan itu ada hadnya. Hari ini rakyat sudah bangkit mempersoalkan bahawa tampungan itu mereka rasakan perlu lebih lagi. Bukan hanya one way communication, tetapi mereka juga haruslah dilibatkan dengan lebih besar. Dan saya berpendapat bahawa Biro Aduan Komuniti yang sedang saya pengurusikan ini, kami ingin mengambil pendekatan educational to the mass. Program menjejaki pengetahuan yang meluas. Kerana pada saya, mereka mempunyai hak untuk mengetahui apakah jaringan kemudahan dan bantuan yang ditawarkan oleh kerajaan. Mereka dengar, baca dan lihat bahawa adanya program perumahan rakyat, adanya program perumahan transit. Perkara-perkara sebegini kita harus terjemahkan dalam bentuk awareness. Instead of kita mengharapkan rakyat faham dengan bahasa yang kita sampaikan, saya rasa mediator seperti kami boleh menterjemahkan mengikut lenggok mereka. Itu saya nak pergi terus kepada Profesor Datuk Sukur Kashim di talian. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Prof, terima kasih kerana bersama saya. Saya faham Prof menuju ke utara dalam perjalanan sebenarnya. Tetapi sejak dari di pangkor International Development Dialogue lagi, hujah Prof tentang bagaimana cara sepatutnya kita membantu kelompok terkebawah sama ada 40% dan sebagainya dalam masyarakat kita. Kerana kalau kita berikan itu semua kita tahu. Kita nak bagi kail. Tapi bagaimana caranya, Prof? Prof? The line is not clear. Tak dapat. Prof, bagaimana cara kita nak membantu kelompok 40% terkebawah dalam ekonomi kita ni? Hello? Bantuan yang terbaik untuk kelompok 40% terkebawah dalam bidang ekonomi Malaysia. Tak apa, Prof. Nanti rakan-rakan saya di PCR akan cuba dapatkan talian yang lebih hebat. Mereka semua hebat dalam PCR tu. Saya nak balik kepada Prof boleh dengar? Okey, tak apa. Saya teruskan dengan Nafiq dulu. Nanti mereka tolong di dalam sana. Langkah seterusnya, kerana kalau kita ambil contoh Pak Cik Karim, beliau berada di bawah jabatan bukan kerana beliau tak boleh langsung mendapatkan bumbung untuk berteduh, tapi di atas prinsip, di atas keazaman dan juga nilai, maka beliau biarkan isteri dan anak-anak yang menumpang di rumah mertua, tapi rumah itu sempit dan kecil, beliau tak nak sesakkan lagi. Beliau berazam duduk di luar walaupun di bawah jabatan, tapi beliau memberikan tempoh 4 bulan. Ini antara watak atau ciri orang yang sebenarnya ada daya saing. Dan beliau menjual kuih. Cuma mungkin soalnya, daripada kita hanya memberikan bantuan Baitul Mal dan sebagainya, bagaimana kita nak jalinkan penjualan kuih itu pada tahap skala yang lebih tinggi supaya ia cukup untuk membiayai diri dan keluarga? Saya fikir antara perkara utama yang kita perlu beri perhatian adalah we have to equip them with the knowledge. Mereka ada kemandiri dan juga jati diri untuk survive. Itu perkara pertama yang saya rasa ada pada Encik Karim. Tetapi ada sedikit perkara yang boleh ditambah baik. Yakni pengetahuan berkenaan pengurusan untuk berniaga. Kerana bagi masyarakat yang tidak berkemampuan, mereka melihat
perniagaan merupakan jalan yang mudah Okey. dan jalan pintas untuk survive. Tetapi andai kata jika kita boleh equip dan berikan mereka ilmu berkenaan bagaimana untuk menguruskan perniagaan Yang berjaya. dan kembangkan, Okey. that would be good. Okey. Saya nak rehat awal sikit kerana saya nak masukkan Prof Datuk Syukur Kasim dalam perbincangan ini kerana beliau lama berkhidmat di AIM dan beliau juga membuat kajian ilmiah sendiri tentang perkara ini. Saya nak hubungkan dengan apa hujah Nafiq tadi. Itu kita bincangkan selepas ini. Saya ingin terus bersama dengan Prof Datuk Syukur. Prof boleh dengar kali ini? Hello. Ya, Prof. Prof, soalan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof, soalan saya. Hello. Yes. Prof, saya nak tanya ni. Soalan saya adalah Prof lama membuat kajian dan Pertama, kita perlu ada database yang... Okey. Teruskan, Prof. Pertama, kita perlu ada database golongan keterbawahan. Okey. Terus saja, Prof. Teruskan. Hello. Ya, teruskan saja. Lama. Prof, dalam perjalanan itu yang terputus-putus, tapi tak apa. Kalau dapat nanti PCR tolong beritahu saya. Pengkalan data tu tadi kita dah bincangkan, tapi saya rasa mungkin ia belum betul-betul exhaustive kata orang putihnya ataupun menyeluruh dan mencakupi semua. Jadi kan kita tahu Datuk Seri Mat Syafri pun sekarang memperjuangkan pendekatan big data untuk kerajaan dan sebagainya. Mungkin kita boleh gabungkan sekali, Nafiq? Pendekatan big data adalah satu pendekatan terkini yang saya rasa adalah amat telus jika kita benar-benar mempunyai azam untuk mendekati dan memperhalusi trend dan jaringan. Sebagai contoh, saya boleh kongsi sedikit. Sedikit kongsi, Kamarul. Data menunjukkan di sini adalah 6 bulan terakhir yang mana kita lihat daripada semua aduan yang diterima, kategori ekonomi dan sara hidup menyumbang hampir 60% daripada keseluruhan aduan. Dan daripada data ini, Biro Aduan Komuniti berpendapat this is the time we have to be a little bit offensive. Yakni kita perlu kehadapan dalam merangka satu program yang lebih efektif untuk memberi penekanan berkenaan dengan kategori Saya ini. suka Nafiq cakap ni, tapi kalau nak mengambil 60% tu nak petakan kepada seluruh Malaysia, Perlis sampai ke Sabah, maka mungkin BAK saja tak cukup. Betul. Ini perlu dibawa ke peringkat pergerakan yang lebih besar dan mungkin diminta sumber supaya Biro Ekonomi dan BAK ini digabungkan dalam satu kerjasama yang lebih erat. Benar, itu saya setuju. Penggembelingan sumber tenaga ini haruslah dijaringkan oleh bukan hanya biro di bawah pergerakan pemuda, tetapi ia haruslah dijaringkan oleh semua agensi yang terlibat. Sebagai contoh, kini kami mempunyai jaringan yang amat rapat dan luas bersama Baitumal sebagai contoh. Majlis Agama Islam di negeri-negeri memberikan kami satu kerjasama yang benar-benar efektif. Ada sahaja kes yang diterima oleh BAK dan apabila siasatan itu dibuat, tidak mengambil masa yang panjang. Paling lama kami pernah memproses adalah lebih kurang 2 bulan. Dan rata-rata hanya 2 minggu pengadu akan mendapat respon setidak-tidaknya daripada pihak Baitul. Saya bagi contohnya, kalaulah saya dah terlalu tua untuk berada dalam pergerakan seperti yang saudara Nafiq ada ni. Tapi kalau kita lihat dalam buku ini ya, hanya 0.2% daripada mereka yang melabur dalam ASB. Tapi mereka mempunyai nilai lebih 1000 kali ganda berbanding 80% penyimpan yang lain. Jadi itu satu cara untuk diselesaikan oleh pergerakan seperti ini. Prof Syukur kembali di talian. Prof Syukur, teruskan saja. Yang pertama, data tadi. Prof? Memang susah nak dapat orang hebat ni. Prof boleh dengar? Prof, tak apa Prof. Okey, teruskan Prof.
Prof tak boleh. Prof, saya janji saya akan berikan masa di episod yang lain untuk Prof. Saya nak habiskan beberapa minit dengan Nafiq. Terima kasih banyak Prof. Kalau Prof mendengar, tak ada rezeki malam ni dengan Prof, tapi itulah. Saya nak dengar pendapat dia. Tak apa, kita nanti boleh bertemu lagi sini. Tapi ceritanya adalah satu data, pendekatan big data, dan bagi saya aplikasi. Kerana walaupun menggunakan pendekatan big data, tetapi graphic user interface atau GUI itu, jika ada pada setiap orang, sama ada dia pelajar sekolah yang balik melihat keadaan ini yang tidak dapat diterima, atau dia seorang eksekutif walaupun dia naik kereta besar buatan Jerman tapi dia turunkan tingkap dan nampak keadaan yang tak sepatutnya ini, ambil gambar dan hantar kepada BAK, semua ini akan dipadankan dan membentuk satu jaringan lengkap yang lebih memberikan jaringan keselamatan untuk mereka walaupun yang paling terkebawah. Saya telah dicabar oleh ketua saya yang berhormat saudara KJ, saudara Khairi Jamaluddin, untuk menggunakan pendekatan progresif dalam mendekati isu semasa, isu komuniti. Antara perkara yang setelah saya kemukakan adalah portal, dan keduanya yang kami akan lancarkan pada suku tahun hadapan, suku pertama tahun hadapan adalah aplikasi mudah alih. Mengapa? Kerana statistik menunjukkan bahawa hampir 75% pengguna telefon mudah alih di Malaysia menggunakan telefon pintar. Dan melalui telefon pintar ini, kami sedang membangunkan aplikasi for the rakyat yang berorientasikan aduan yang bukan hanya boleh dikemukakan dan dihantar melalui telefon bimbit, tetapi kita boleh langsung untuk mengambil visual, gambar dan sebagai contoh, memuatkan dia ke atas, memuatkan ke atas dan terus hantar kepada kami untuk dianalisa. Dan ini antara perkara yang kita ingin lihat. Dan bayangkan jika itu boleh secara langsung dipadankan dengan statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat, Baitul Mal dan sebagainya. Ya, itulah antara impian dan usaha yang kami ingin buat. Setidak-tidaknya dapat mengurangkan kebergantungan kepada statistik pasif. Dan bayangkan setiap bahagian pemuda di seluruh Malaysia menggembelingkan tenaga ke arah itu. InsyaAllah. Garis kemiskinan itu Pimpinan Agong semakin dekat, kita akan panggil Nafiq lagi ketika itu, tengok usul ini keluar atau tidak. Terima kasih banyak kepada Nafiq. Terima kasih kepada kelompok-kelompok yang datang membantu. Ramai orang di belakang Nafiq ni tadi di luar sana bawa statistik dan sebagainya. Anda juga boleh memberikan pandangan tentang perkara ini, kerana warna ketidaksamaan ekonomi dan kemakmuran negara ini mahu kita perangi supaya ia lebih rapat, bukannya terlalu jauh. Statistik-statistik yang ada itu anda boleh hantarkan kepada pelbagai platform yang Astro Awani ada, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, ataupun terus aplikasi Mudah Alih iOS dan Android supaya anda boleh menonton agenda Awani secara langsung ataupun rakaman di gadget Mudah Alih anda. Sekian, jumpa lagi. Thank you so much. Thank you. Very nice of you.